إخوة الإيمان إخوة الدين أعزكم الله وأحبكم بالله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله إخوان, dengan masa yang ada ini kita boleh duduk sebentar dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Majlis ta'lim ikhwan adalah pernah disebut di dalam hadis sebagai kebun-kebun syurga. Alhamdulillah ikhwan, majlis ta'lim juga ikhwan adalah majlis kita memberi penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, rasanya eloklah kita mendengar beberapa bimbingan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara ikhwan yang telah kita sepakati bahawa Nabi kita Muhammad, apa sahaja yang keluar daripada mulut baginda yang sifatnya agama, itu telah mendapat jaminan daripada Allah bahawa baginda tidak berukur dengan hawa nafsu. Sesiapa yang tidak meyakini ini, sesiapa yang tidak mempercayai ini, dia meragui apa yang keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad, maka para alim ulama akan menyatakan orang ini tidak pernah wujud iman dalam hati. Bukan sekadar itu ikhwan, bahkan dia boleh pergi jauh daripada itu. Dia boleh dianggap sebagai orang yang keluar daripada agama yang besar, kerana yang keluar daripada lisan Nabi kita Muhammad telah pun difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran bahawa tidak ada unsur hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ikhwatul iman, satu hari pernah terjadi dalam hidup Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita tahu ikhwan, Umar Al-Khattab ini banyak sebab-sebab yang membawa kepada keislaman Umar Al-Khattab. Kita pernah mendengar tentang surah Toha yang melembutkan hati Umar Al-Khattab. Tetapi surah Toha itu adalah surah yang agak akhir yang Umar dengar. Sebelumnya ada beberapa surah daripada Al-Quran yang Umar Al-Khattab dengar yang melembutkan hati Umar Al-Khattab, yang melembutkan hati Umar Al-Khattab. Di antaranya surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ini di antara surah yang awal yang Sayyidina Umar dengar, dan surah ini menyebabkan hidayah masuk dalam hati. Surah Taha adalah kemuncak perubahan. Al-Hafiz Imam Ibn Katsir menyebut kisah ini di dalam tafsir dia ketika memberi penjelasan tentang surah Al-Haqqah daripada ayat 40 sampai ayat 52. Satu hari Sayyidina Umar keluar mendatangi Kaabah. Umar kata dengan tujuan untuk menghalang Nabi kita Muhammad daripada menyampaikan urusan dakwah. Sayyidina Umar keluar dengan tujuan untuk menghalang Nabi. Dan ketika Sayyidina Umar sampai depan Kaabah, Sayyidina Umar dapati Nabi telah berada awal. Artinya pada hari itu dia tak ada nak buat khianat dia. Khianat dia nak buat itu tak ada, sebab Nabi sampai awal. Kata Sayyidina Umar, masa dia duduk di belakang Nabi, Sayyidina Umar kata, hati dia bercakap,
hati dia kata Nabi ini seorang syair, seorang kahin, seorang yang syair dan kahin, seorang ahli syair dan seorang dukun. Kalau kalimat-kalimat yang keluar daripada mulut Nabi ini boleh mempengaruhkan orang, Sayyidina Umar menganggap itu adalah daripada syair dan kahin. Tapi ketika Sayyidina Umar ingat macam itu, dia tidak melafazkan, dia hanya ingat dalam pemikiran dia. Tiba-tiba kata Sayyidina Umar Al-Khattab, Nabi yang duduk di hadapan dia ini, dia berada di sisi Kaabah ini, tiba-tiba Nabi membaca ayat daripada surah Al-Haqqah. Ayat daripada surah Al-Haqqah ini seolah-olah menjawab tuduhan Umar Al-Khattab bahawa Nabi tidak bersyair dan Nabi bukan seorang kahin. Allah firmankan dalam ayat itu, Allah katakan, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tazakkarun tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu bil yamin summa laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratun lil muttaqin. Sayyidina Umar rasa terperanjat bila Allah menurunkan ayat ini daripada Al-Haqqah kepada Nabi. Sedangkan Sayyidina Umar kata tuduhan-tuduhan yang dia ingat dalam pemikiran, dia tak melafazkan di mulut. Dan Nabi tak tahu pun Sayyidina Umar berada di belakang Nabi. Tiba-tiba Nabi membaca ayat ini, iaitu ayat innahu laqawlu rasulil karim. Sesungguhnya ini adalah perkataan seorang rasul yang sangat mulia. Sesungguhnya ini adalah perkataan rasul yang sangat mulia. Wa ma huwa biqawli syair. Ini bukannya perkataan ahli syair. Qalilan ma tu'minun. Sedikit sangat kamu ini orang yang mau beriman dengan rasul yang mulia ini. Wala biqawli kahin. Dan ini bukan perkataan seorang ahli dukun. Qalilan ma tazakkarun. Sedikit sangat daripada kamu yang mau mengambil pelajaran. Tanzilun min rabbil alamin. Quran yang dibacakan oleh Rasul yang mulia ini diturunkan daripada Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau sekiranya Muhammad ini mengubah ayat-ayat yang kami turunkan kepada dia, la akhadnahu bil yamin. Nescaya kami akan pegang tangan dia yang kanan, kami akan kilat ke belakang. Summa laqata'na minhu al-watin. Kami akan rentak obat jantung dia sehingga tercabut jantung dia. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau kami bertindak demikian pada Muhammad, tidak ada seorang pun boleh menolong dan membantu keadaan Muhammad. Wa innahu, sesungguhnya Quran itu la tazkiratul lil muttaqin, adalah satu peringatan daripada Allah kepada orang-orang yang mau bertakwa. Sayyidina Umar ikhwatul iman, dia menyatakan bahawa ketika ayat ini turun, yang pertama, ayat ini menjawab isi hati Umar terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, sangat dahsyat ayat ini menyatakan bagaimana tindakan yang Allah akan ambil kepada Nabi kita Muhammad sekiranya dia memutarbelikkan ayat-ayat yang diturunkan. Kalaulah kami turunkan wahyu kepada Muhammad, tiba-tiba Muhammad memutarbelikkan wahyu itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan la akhadna minhu bil yamin. Kami akan arah malaikat
pegang tangan dia sebelah kanan, pusing ke belakang. Summa laqata'nahu, dan kami akan pastikan malaikat itu menghentak obat jantung dia, tarik obat jantung dia, supaya dia mendapat satu pelajaran. Sayyidina Umar bila dengar ayat ini, apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, fawaqa'a al-Islam fi qalbi kullu mawqi'. Aku tidak sedar, kata Sayyidina Umar, Islam itu telah masuk dalam hati aku ke seluruh daerah yang ada dalam hati aku. Sebab ayat itu telah menjelaskan siapa Muhammad. Subhanallah ya Rasulullah, subhanallah. Kisah ini disimpan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Katsir dalam tafsir dan tafsir Imam Ibn Katsir. Ikhwatul iman, yang ini kita maksudkan, tidak boleh diragukan apa yang Nabi kita cakap. Khazanah yang ditinggalkan adalah wahyu daripada Allah Jalla wa'ala. Tak boleh diragukan, sekali-kali tak boleh diragukan. Dan sekali-kali kita tak boleh buat perbandingan Nabi Muhammad dengan mana-mana insan di atas muka bumi ini, sekali-kali tidak boleh. Tidak boleh ada perbandingan. Kalau perkara itu Nabi anjurkan, tidak boleh ada suara lain menyatakan perkara itu tidak dianjurkan, tidak boleh. Kalau Nabi menyatakan dilarang, tidak ada suara boleh menyatakan perkara itu dibenarkan. Kalau Nabi menyatakan perkara itu diperintah, tidak boleh ada suara menyatakan perkara itu tak buat pun tak buat. Tidak boleh ikhwan. Kerana tidak pernah wujud di dalam alam ini dunia menyaksikan Nabi Muhammad SAW akan khianat dengan risalah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala itu. Jadi yang pertama, ikhwatul iman, pelajaran yang mesti kita ambilnya ialah bahawa ikhwan, kita mesti meyakini apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu ikhwan sesuatu yang sangat hebat. Karena itu ikhwatul iman, kita berada di dalam bulan Ramadan, kita mendengar apakah nasihat Nabi kepada kita. Nabi memberi nasihat yang pertama. Nabi katakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala, nescaya Allah akan ampun dosa. Ini yang keluar daripada mulut kekasih Allah. Jadi ikhwan, sesiapa yang berada puasa Ramadan dengan tidak merasakan wujud iman, dengan tidak mengharapkan apa-apa daripada sisi Allah, maka dia telah tidak beriman dengan bahasa Nabi. Adakah Tuhan akan menilai saum Ramadan itu? Nabi menyatakan sesiapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap Allah. Kita kena puasa dengan iman dan mengharap Allah. Harap Allah Ta'ala terima saum Ramadan, dan kita mengharap seluruh ganjaran yang dijanjikan, seluruh kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Ramadan, kita akan dapat ganjaran itu. Ini dipanggil ihtisaban. Kita mengharapkan itu berlaku pada kita. Dan Nabi meletak itu sebagai syarat. Kamu kena puasa dengan iman, dan kamu kena mengharap Allah Ta'ala membalas setiap penat lelah kamu. Maka nescaya Allah Ta'ala terima puasa kamu, dan Allah Ta'ala akan ampun seluruh dosa kamu. Tiba-tiba kalau ada orang boleh berpuasa, dia tidak mengharapkan apa-apa di sisi Allah, maka dia kena berhati-hati. Kerana bahasa yang keluar daripada lidah Nabi, kita mesti mengharapkan Allah Ta'ala. Maka kita kena hati-hati ikhwan. Kita kena berhati-hati supaya ibadat kita buat ini tidak mencanggahi Nabi. Bertentangan dengan orang tidak ada masalah, tapi tak boleh bertentangan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul iman, dia menyebut kepada kita tentang orang yang berpuasa di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Hakim, menyatakan bahawa laisa siyam min al-akli wasyarab. Bukanlah puasa itu dikatakan tidak makan dan tidak minum sahaja,
Puasa itu bukan tidak makan, tidak minum sahaja. Tak makan, tak minum itu memang daripada saum, tapi dia tak habiskan situ. Innama siyam minal lagwi wa rafati. Tetapi ada yang perlu diperhatikan oleh orang yang melakukan puasa, iaitu dia tidak boleh menyatakan lagw dan tidak boleh menyatakan sesuatu yang tidak baik. Nabi kita menyatakan bahawa fa in sadbaka hadun, apabila kamu berpuasa tiba-tiba kamu dimaki orang, dicela orang, dikucuk orang, au jahila alaika, ataupun orang datang buat perkara yang bodoh kepada kamu, katalah kepada orang itu, inni sa'im, saudara, saya sedang puasa, saya sedang berpuasa. Ikhwan, ini Nabi kita beri pedoman kepada kita. Bila orang cakap sesuatu yang memanahkan telinga kita, kita tak perlu jawab. Sebaliknya kita kata apa yang Nabi suruh kata, inni sa'im, saudara, saya sedang berpuasa. Tak perlu kita jawab. Ini pedoman ikhwan kepada orang yang berpuasa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita berpesan ikhwatul iman kepada orang yang sedang melakukan saum Ramadan ini, orang yang sedang berpuasa ini, iaitu Nabi pesan kepada kita, jangan sampai sepanjang kita berpuasa ini kita menyatakan kepada saudara kita sesuatu yang tidak ada pada diri dia. Kita kata kita sedang puasa, tapi kita kata sesuatu pada saudara kita apa yang tidak ada pada diri dia. Masalah kita tuduh dia jahat, sedangkan jahat itu tak ada pada diri dia. Kita kata dia ni tak guna, tak boleh pakai ni, sedangkan yang itu tak ada pada diri dia. Nabi bagi ingat kepada kita ikhwan. Nabi menyatakan di dalam hadis, man qala fi mu'min ma laysa fihi askanahu Allah radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Sesiapa yang berkata sesuatu pada orang beriman apa yang tidak ada pada dia, mungkin kerana dia dengar orang lain cakap, dia pun cakap. Dia pun tak pasti yang dia cakap, tapi dah orang cakap, dia pun cakap. Apa Nabi kita katakan ikhwan? Apa Nabi kita katakan? Apabila kamu kata pada mukmin apa yang tidak ada padanya, Nabi kata, asbanahullah, nescaya Allah Ta'ala akan meletakkan kamu di hari akhirat nanti pada satu tempat yang dipanggil radghatal khabal, iaitu lumpur daripada neraka. Dalam neraka itu ada lumpur. Dipanaskan lumpur neraka itu, akan diletak di atasnya orang yang menyatakan kepada mukmin apa yang tidak ada kepada mukmin itu. Sehinggalah hatta yakhruja mimma qala, dia menarik balik apa yang dia cakap kepada si mukmin itu. Subhanallah. Kita kena hati-hati ini ikhwan, kerana ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Dia Quran kata ini bukan bahasa syair, ini bukan bahasa bohong, ini adalah bahasa wahyu, dan dia tidak bercakap dengan hawa nafsu. Ini yang perlu kita hati-hatikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari tentang bila kita menjalankan ibadat saum Ramadan. Nabi katakan, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Kamu kena kawal lidah kamu. Jangan sampai kamu menuduh saudara kamu dengan tuduhan fasik. Fasik orang itu. Jangan tuduh dia. Jangan kata itu pada dia. Wala yarmihi bil kufri. Lebih-lebih jangan kamu tuduh dia dengan perkataan dia kufur kepada Allah. Illa tadat alaihi, melainkan kalau kamu kata dia fasik, dia kufur, melainkan kalimah itu akan kembali pada diri kamu. Illa yakun sahibuhu kadzalik, kalau orang yang kamu tuduh itu tidak ada sifat itu, kamulah fasik,
kamulah kufur, kamulah ahli maksiat itu. Subhanallah. Dan Nabi kita berpesan kepada kita yang saum Ramadan ini, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajat an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi kita pesan, sesiapa yang berpuasa tapi dia tak boleh meninggalkan perkataan bohong, dia tak boleh meninggalkan kesaksian bohong, maka Allah tidak ada hajat untuk menilai puasa dia, walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum, walaupun dia masuk dalam kategori orang yang berpuasa, tapi Allah tak mau bagi apa-apa pada dia. Ikhwatul iman, kesemua ini kita kumpul, kita kena lebih berhati-hati. Kita kena lebih berhati-hati, kerana ini semua keluar daripada mulut kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulut dia sangat bersih, sangat bersih. Kalau orang bagi warning kepada kita no parking pun kita takut nak parking. Macam parking di luar sana, dia tulis untuk imam yang bertugas untuk berceramah. Walaupun parking penuh, kita tak tahu pasal dia tulis siap-siap untuk berceramah. Warning itu kita sangat ambil. Ini lebih-lebih ikhwan yang bagi warning kepada kita ini adalah Rasulullah, orang yang Allah Ta'ala bersihkan dia. Jadi kita kena lebih hati-hati. Antum tengok di dalam hadis-hadis yang lain, baginda menyebut tentang sallu kama ra'aitumuni usalli. Sangat kita kena hati-hati. Kamu mesti sembahyang seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Sangat perlu dihati-hati. Karena yang bercakap ini bukan orang biasa. Orang yang Quran kata dia Rasul, Allah kata dia kekasih Allah, dan namanya itu ada pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sah satu Islam orang kafir kalau dia masuk Islam, dia hanya nak menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak ucap, dia dianggap kafir. Ini orang yang sangat perlu dihati-hatikan. Orang ini yang menyatakan sallu, kamu semayang kama ra'aitumuni usalli, macam kamu tengok aku sembahyang. Bagaimana kita boleh sembahyang tanpa kita mengambil tahu Nabi sembahyang macam mana? Bagaimana kita boleh berwudu tanpa kita ambil tahu Nabi berwudu macam mana? Sedangkan amaran itu tidak dikeluarkan. Karena itu ikhwan, sampai peringkat para ulama kita telah sepakat satu perkara yang besar. Apa dia ikhwan? Berdasarkan ayat 112 daripada surah Al-Baqarah, para ulama kita telah sepakat. Berdasarkan ayat ini, para ulama kita sepakat dua perkara. Dua perkara ini telah menjadi ijma' di kalangan para ulama, baik ulama sunnah maupun bukan sunnah. Ijma' ini ikhwan perkara yang sukar dia. Tapi dua perkara ini telah pun diputuskan. Bahkan tidak pernah ada ulama bercakap macam lain. Semua bercakap dengan nada yang sama. Apa dia? Berdasarkan ayat 112 surah Al-Baqarah, kata para ulama telah dibina dua perkara. Yang pertama, ayat ini menyatakan kepada kita bahawa Allah tidak akan menerima amalan daripada hamba dia yang tidak ikhlas. Bahawa syarat untuk Allah Ta'ala terima amal hamba dia, apa itu mesti ikhlas. Ini kesepakatan yang pertama. Siapa pun kita mesti mendahulukan ikhlas kerana Allah. Ini disokong oleh dalil-dalil yang begitu banyak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semua orang terima amal itu kena ikhlas. Tak ada siapa menyatakan boleh buat amal dengan riya. Tak ada. Semua terima, mesti ikhlas. Yang kedua, berdasarkan ayat 112 surah Al-Baqarah ini, para ulama kita kata terciptalah perkara yang kedua, iaitu sesiapa yang telah ikhlas kepada Allah, amalan dia masih tidak terima, melainkan dia mesti beramal seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini, melakukan ibadat dengan ikhlas
dan memastikan ibadat yang kita buat itu mengikut Nabi. Perkara ini ikhwan telah disepakati oleh para ulama. Dan sangat besar ikhwan. Dan sangat kita kena mengambil perhatian. Bagaimana kita nak melakukan amal. Kita banyak bercakap soal ikhlas. Alhamdulillah. Tapi kita kena tahu ikhlas sahaja tidak memadai. Mesti mengikut langkah Nabi. Salat seperti Nabi, saum seperti Nabi. Apa yang ada di dalam khazanah ibadat yang telah Nabi mengiyakan, kita mesti mengiyakan. Kita mesti mengiyakan. Saya bagi satu contoh yang akhir lah. Kuliah-kuliah ini tak dipanjang sangat. Tambah main ni pula macam Nepal. Mana punya mama passport atau bagaimana. Tak ada panjang-panjang sangat. Boleh dia kena pendek-pendek. Sebagai satu contoh ikhwan, di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari, ini setelah kita buat kuliah hampir 20 minit ni, kita cuba buat peperiksaan sikit lah. Tadi kuliah 15 minit, ini baki minit yang semasa ni lah. Kita buat exam sikit. Begini. Exam dia begini. Setelah saya katakan tadi bagaimana Quran defend Nabi Muhammad, bagaimana Allah mengangkat martabat Nabi Muhammad. Kalau berdasarkan bagian itu, iman kita terhadap Nabi ini kena hebat. Dia adalah ihsan yang terpilih. Dan tidak boleh langgar apa yang dia tinggalkan pada kita. Tak boleh sekali-kali melanggar apa yang dia cakap, menempuh kecelakaan di akhirat. Mari kita buat sedikit peperiksaan. Jiwa kita ni boleh tak terima? Jiwa kita ni boleh tak menganggap Nabi Muhammad ni ihsan yang besar? Mari kita buat sedikit peperiksaan. Antum bersedia nak buat peperiksaan? Tak, tak mau. Boleh tak? Kita buat sedikit peperiksaan sebelum balik. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari, Nabi menyatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang mendirikan Ramadan, man qama Ramadana, sesiapa yang mendirikan Ramadan. Mendirikan Ramadan di sini bukan bermakna puasa. Kalau puasa dia kata man shama. Man qama di sini bermakna menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sembahyang. Sesiapa yang menghidupkan Ramadan dengan sembahyang, sembahyang sunat, kita buat Isyak tu, Nabi kata sesiapa mendirikan sembahyang itu dengan iman dan mengharap Allah akan ampun dosa. Baik, di sini ikhwan, Nabi menggunakan kalimah untuk sembahyang sunat yang kita buat tu. Nabi gunakan qama Ramadan. Nabi namakan satu nama khusus, iaitu qama Ramadan. Manakala kita sembahyang dalam bulan puasa ni, selepas Isyak kita sembahyang sunat, kita menamakan sembahyang itu dengan nama apa? Kita namakan dengan sembahyang tarawih. Betul? Betul. Kita namakan dengan sembahyang tarawih. Tetapi Nabi tak menamakan dia dengan tarawih. Nabi namakan dengan qama Ramadan, iaitu qiyam Ramadan. Nabi panggil sembahyang tarawih itu dengan nama qiyam Ramadan. Maka lepas kita sembahyang Isyak 4 rakaat, lepas itu kita buat ba'da Isyak 2 rakaat, maka kita nak sembahyang apa? Sama ada 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Sembahyang itu Nabi tak namakan dengan tarawih, Nabi namakan dengan qiyam Ramadan. Kalau kita nak sembahyang, sahaja aku sembahyang sunat qiyam Ramadan 2 rakaat, makmum kerana Allah. Yang menamakan salat itu dengan nama salat tarawih adalah para ulama kita. Di dalam hadis kita tak akan wujud, tak akan jumpa sembahyang tarawih. Tak ada. Kita kata mengaji hadis tak jumpa.
buat langsung sembahyang tarawih. Memang tak ada sembahyang tarawih. Tapi yang buat 8 rakaat, 20 Cuma ada tajuk je. tajuk. Tetapi Imam Syafi'i, saya respon pada abang kita. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dia tak memakai nama tarawih. Dia memakai nama Al-Qiyam fi syahr Ramadan. Qiyam di dalam bulan Ramadan. Para ulama kita pun nama. Tak apa. Salah tak salah. Tak salah apa. Tapi tak cari ni. Apa dia? Bahasa Nabi bukan syair, bahasa Nabi bukan bahasa ahli bomo. Bersediakah kita mengubah nama tarawih kepada qiyam Ramadan? Itu peperiksaan. Setelah Sayyidina Umar dia dengar ayat tadi, jiwa dia berubah. Apabila Quran defend Nabi Muhammad, bahasa Nabi Muhammad bukan hawa nafsu, wahyu. Kita kata as-salatu jami'ah qiyam syahr Ramadan. Jom kita bangkit sembahyang berjemaah mendirikan daripada bulan-bulan Ramadan. Kalau selalu kita kata salatu sunnatan tarawih jami'atan rahimakumullah, kita kata kita nak ubah salatul jami'ah min qiyam Ramadan rahimakumullah, dan usalli pun nak kena ubah usalli sunatan raka'ataini qiyam Ramadan. Aku sembahyang sunat 2 rakaat daripada qiyam Ramadan makmum kerana Allah. Allahu Akbar. Balik boleh demam 2 hari. Oh, tak sembahyang tarawih aku hari mama ni buat gila. Boleh ubah. Itulah ASM. Dia tak ubah. Apa dia Tak salah kita dalam tarawih tak salah. Saya tadi penamaan itu para ulama yang bagi. Betul. Tetapi orang kata apabila ini datang daripada rumah, ini datang daripada Nabi, kita nak mendahulukan yang mana? Ini sahaja ujian. Ini sahaja menunjukkan bagaimana persepsi kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersedia, bermakna kita telah membuka pintu kepada hati kita. Rasul ini Rasul yang sangat istimewa. Walaupun dah 20 tahun aku niat sembahyang tarawih, tahun ni aku nak ubah. Aku nak samakan bahasa aku dengan bahasa orang yang Allah Ta'ala katakan dia Rasul dan dia tak cakap dengan hawa nafsu. Subhanallah. Dan ujian yang kecil ini ikhwan, dia menyebabkan perasaan kita, emosi kita. Tidak boleh jumpa dengan Dr. Bakar nak telat pergi ke renang. Sebagi satu pergi boleh tenang dengan mabuk ni buat gila. Subhanallah. Dia tak salah buat. Cuma bagaimana umat telah mendapat hidayah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi hasil daripada peperiksaan yang saya sebutkan tadi, kita balik sendirilah bagi markah takdir kita. Kejayaan ataupun kegagalan kita. Subhanallah. Cukuplah kuliah kita sekarang ini, cukup dah panjang. Tapi sebelum saya tinggalkan, ada soalan berkenaan yang saya sampaikan. Ya, Maaf Ustaz. Bismillah. Dalam hadis Rasulullah SAW, Ustaz, memang tidak ada menunjukkan bahawa Rasulullah salat lepas isyak yang tarawihnya. Rasulullah salat selepas dia bangun tidur. Jadi yang hari ini yang kita buat selepas isyak tu adalah berdasar kepada Sayyidina Umar. Jadi boleh Ustaz terangkan keadaan itu? Ya. Sahabat kita hanya Allah Ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui tentang kita menunaikan salat qiyam Ramadan selepas daripada sembahyang isyak. Hadis-hadis menunjukkan bahawa Nabi sembahyang qiyam Ramadan ini pada tengah malam, fi jawfil lail, tengah-tengah malam. Adapun yang kita buat ini adalah selepas daripada solat isyak kerana mengikut riwayat daripada Umar bin Khattab. Ala kulli hal ikhwatul iman, sebenarnya memang terdapat riwayat menyatakan qiyam Ramadan Nabi pernah buat awal
memang ada riwayat yang menyebut. Kerana itu Sayyidina Umar Al-Khattab berani menyusun balik. Para sahabat ini ikhwan, mereka tidak akan buat apa yang Nabi tidak buat. Itu telah menjadi prinsip para sahabat. Kerana itu Nabi dengan berani menyatakan kepada sahabat dia dan kepada kita tentang may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin. Siapa yang panjang umur, Nabi kata pada sahabat dia, yang dia hidup ke depan ini, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ketika itu berpeganglah dengan sunnah, petunjuk aku, dan berpeganglah dengan sunnah sahabat. Terutama Nabi kaitkan al-khulafa' ar-rasyidin yang memegang jawatan khalifah yang besar ini, daripada Abu Bakar sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menunjukkan kepada kita berpegang dengan pegangan sahabat termasuk daripada agama. Syekh Nasruddin Albani menyatakan, apabila ada seorang sahabat melakukan satu perkara, dia seorang aja buat, sahabat lain semua tak buat, katalah dia seorang aja buat, tapi dia sahabat. Syekh Albani kata, kalau seorang saja sahabat Nabi buat, kita sudah cukup untuk ikut, sudah cukup untuk selamat. Walaupun yang lain tak buat, ada seorang aja buat, mengikuti amalan para sahabat bermakna kita mengikuti amalan ahli syurga. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab dalam riwayat yang begitu sahih mengumpulkan para sahabat kesemuanya qiyam Ramadan dengan nafsi-nafsi dalam masjid yang begitu besar, sana qiyam, sini qiyam, sana qiyam, sini qiyam. Sayyidina Umar menyatakan, eloklah al-jamaah itu disatukan. Apabila Sayyidina Umar buat tidak mendapat kita kata tidak dibantah oleh mana-mana sahabat, jadilah kita belajar dalam ilmu dikatakan ijma', kitab as-sunnah al-ijma'. Ijma' para sahabat adalah tinggi hukumnya di dalam senarai hukum hakam agama. Maka Umar buat panggil Ubay bin Ka'ab menjadi imam dan mereka menunaikan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan bermakna di kitab Al-Ba'isya itu memang ada asal yang sahih daripada para sahabat, dan itu tidak boleh dikatakan sebagai amalan yang bid'ah, tidak boleh, kerana itu memang termasuk daripada perbuatan ahli-ahli syurga. Cuma ya ikhwatul iman, agama memberi kepada kita pilihan secara peribadi. Kalau kita rasa kita nak join jemaah selepas Isya, kita boleh join. Tapi kalau kita merasakan kita nak lewatkan, kita nak semayang di tengah malam pun, agama tidak membantah. Agama beri pilihan. Lebih-lebih apabila kita masuk 10 yang akhir, 10 yang akhir daripada Ramadan, agama beri pilihan kepada kita. Agama beri pilihan, silakan. Kita nak buat jemaah, silakan. Bahkan ada hadis menyatakan, sesiapa yang menghabiskan sembahyang qiyam Ramadan bersama imam, habis dia sembahyang dengan imam, Allah Ta'ala akan bagi pahala dekat dia, pahala qiyamul lail, satu hari cukup, pahalanya besar. Maka ini semuanya ada riwayat yang tak perlu kita bimbangkan. Mengikut sahabat kita selamat, yang tak selamat ni kita berikut siapa pun kita kecewa. Ustaz, yang kaifiatnya tu Ustaz, ya, kaifiat selawat tu Ustaz. Wallahu ta'ala alam, merujuk kepada cara kita sembahyang. Ini jangan abang korang lah, kita ada kan, daripada kita ada. Ini rahsia lah, rahsia. Merujuk kepada bila Sayyidina Umar Al-Khattab dia kumpulkan orang sembahyang tarawih, dia mengumpulkan orang dengan berjemaah dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Tetapi hadis langsung tidak menyebut Sayyidina Umar sembahyang 2 rakaat, berhenti selawat. Sayyidina Umar ayat Al-Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq, kadang-kadang. Pasal kerana masa itu tak tahu lagi siapa khalifah 3, siapa khalifah 4, tak tahu lagi. Masa itu tak tahu lagi. Umar baru berdua, orang tak mau meninggal. Syekh Umar kata Al-Khalifatul Thanis Uthman bin Affan
nak satu. Jadi ini saya pak dengan abang kawan rahsia. Jadi kalau selawat itu boleh ditinggalkan, itu lebih baik. Itu lebih mengikut cara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga saya katakan yang mula-mula menghidupkan dua rakaat selawat ini adalah para ulama sufi. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita apa sebenarnya kita selawat. Orang-orang sufi mereka selawat lah. Selawat mencari pahala pada mereka. Tetapi kita katakan Nabi sendiri sembahyang malam dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Nabi sendiri pun tidak berselawat. Ini juga ujian yang kedua, peperiksaan yang kedua. Peperiksaan yang kedua. Jadi jangan cerita ke orang lain yang rahsia kita saja. Sekian lama kita buat itu kerana kita mengikut sebahagian orang sufi. Tiba-tiba kita nak kembali format salat itu mengikut acuan sunnah. Ini juga boleh buat kita imam 3 hari 3 malam sebulan. Dia mau boleh macam dia cakap yang baca fikir pula. Tapi kita menyatakan bahawa kalau kita sembahyang macam Nabi sembahyang pun ada abang tadi, ini bukan hawa nafsu. Kita berselawat rakaat juga tidak salah. Tetapi apa dia? Tetapi kita adalah kebanyakan kita ketika berbuat terlibat hawa nafsu. Terlibat hawa nafsu. Tapi kalau kita kembali pada format yang asal, subhanallah, kita berada pada golongan yang selamat, tentu selamat. Cakap itu saja lah kan, jangan pergi banyak-banyak. Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan alhamdulillah ikhwan, kemudahan alhamdulillah. Saya tahu sampai perkataan istilah tarawih. Tarawih, kalau kita sebut tarawih, dia adalah plural, kalimat plural yang merujuk kepada sifat salat itu tidak kokoh dan tidak kalut. Mungkin orang kata tarawih itu bahasanya berehat-rehat, R&R, rest and relax. Mungkin para ulama kita dia mengambil sifat salat itu dan dia memberi suatu nama. Macam sembahyang hajat. Sembahyang hajat ni dalam hadis tak tahu. Tapi macam mana kita boleh usalli sunnatul hajat? Para ulama kata Nabi pernah sebut siapa yang ada hajat, dia mintalah kepada Tuhan. Dia sembahyang tengah malam, sembahyang tahajud. Tapi kebetulan malam itu dia sembahyang 2 rakaat dengan menyimpan hajat yang banyak. Maka melihat kepada maksud dia sembahyang itu, walaupun dia sembahyang tahajud, tapi melihat maksud dia itu dia ada hajat. Maka para ulama mengambil maksud itu telah menamakan satu salat dengan nama salat hajat. Dalam hadis ini kita baca tak ada salat hajat. Para ulama menamakan salat itu dengan sifat. Macam Nabi kata siapa yang rasa dia berdosa, dia berbuat salah, jiwa dia tak tenang, dia rasa salah. Tapi kita ambil itu sembahyang 2 rakaat istighfar. Melihat kepada sifat itu, bila dia rasa salah, kita temati orang balik rumah, orang dia kata guilty conscious. Salah dia cuma ambil yang sembahyang 2 rakaat istighfar, ya Allah, silap aku ikut lima sikit. Kerana kita sembahyang nak bercepat, para ulama menamakan solat itu dengan solat cepat. Penamaan itu. Jadi penamaan itu kita kata kalau tak bagi nama pun tak apa. Tapi bila bagi nama, ayat itu yang menjadi dibincang-bincang. Akhirnya solat hajat itu telah menjadi satu solat yang asing pula. Sebenarnya dia mungkin solat tahajud di tengah malam. Kita hanya lepas sembahyang minta kepada Allah hajat kita nak temu juga besok. Kita kata ya Allah besok mak saya nak pergi masuk Minang, bagilah membantu tengok saya berkenan ke mana-mana.
tidak pakai apa-apa di luar dia terima pinangan. Selalu dia semayang tahajud, dia tak ada minta apa, cuma minta sihat badan, panjang umur. Betul. Tapi hari itu dia ada satu hajat besar. Dia minta. Apabila dia minta, itulah hajat dia. Solat malam. Tapi hanya menyampaikan hajat yang luar biasa. Tapi apabila para ulama menamakan solat itu dengan solat hajat, dia jadi satu solat yang baru pula. Solat hajat yang baik, tahajud menjadi baik. Yang ini yang dibincang balik. Penamaan kadang-kadang melahirkan benda baru. Maka lebih baik dalam kes macam itu kita pakai nama yang Nabi pakai. Kalau Nabi namakan itu qiyam Ramadan, Ya. kita pakai qiyam Ramadan. Walaupun sifat qiyam Ramadan itu sifat dan terawih, sifat dan R&R, rest and relax. Apa dia panggil? Rawat. Apa salah? Rehat dan rawat. Rehat dan rawat. Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Cuma para ulama bukan bermaksud untuk merosakkan sembahyang itu tidak. Sekadar mungkin zaman dulu. Ya kawan, saya bagi contoh. Orang dulu mengaji akidah. Ini pun jangan cerita ke orang yang rahsia kita juga. Betul tak orang dulu dia mengaji akidah, dia mengaji dengan cara ni. Apa dia? Allah itu wujud. Lawan dia wujud ada, lawan dia tak ada. Allah mustahil tak ada. Dia wajib ada. Tak boleh tak ada, mesti ada. Betul tak dia mengaji dulu? Itu akidah. Bila di zaman kita kaji balik, kenapa format itu diperkenalkan? Mungkin kerana yang mengaji akidah hari itu baru pencet. Umur dia pun dah 70, 60. Kita cerita akidah kepada Allah itu berkuasa, tak masuk. Dia kena panggil satu format yang bersesuaian dengan zaman, bangsa dan tamadun masa itu. Tetapi mungkin format itu disesuai zaman hari itu. Bila berlaku perubahan culture ini, format itu dah tak boleh pakai dah. Walaupun isi pengajian dia sama, tapi format kita tetap. Reta tetap reta, tapi reta dulu macam mana, reta lah macam mana. Tayar tetap 4, tapi tayar lah tayar apa. Dulu reta gaji. Bila kita kata, saya nak beli satu reta, senang kerja. Tengok reta dulu. Pergi kerja dengan reta lembu, minyak tak payah, rotek tak payah, insurans tak payah. Memanglah reta lembu tu reta, tapi dia bukan reta zaman yang lain. Dia kena satu reta, Brabus lah, Volvo lah, BMW 11 seri lah, ni baru buat ni. Dia tak boleh sesuai. Tapi reta. Format pengajian zaman dulu, macam tu dia ajar. Dulu pengajian hadis tidak begitu banyak. Sebab apa ikhwan? Sebab mungkin Dr. Umum dulu merasakan keperluan itu tak penting. Yang penting kita ajar orang kita apa dia kena buat. Kita tak payah cerita. Kita buat ini berdasarkan hadis ini. Tak payah cerita. Dia tak perlu tahu. Cukup dia tahu kata, yang ni boleh. Yang ni boleh. Ni tak boleh. Itu format zaman dulu. Tapi format zaman lah tak boleh. Lah budak 7 tahun dah pakai iPad. Sikit lagi di Malaysia ni budak-budak pergi sekolah nombor buku dan semua bawa iPad orang satu je. Beg tak ada, apa tak ada. Lepas tu dah sampai telah ketiak pergi sekolah. Betul. Kita punya pergi sekolah, umur beg atas bau lebam. Beg punya berat macam-macam batu. Macam-macam buku. Sahih geografi ilmu alam. Ini yang saya maksudkan dengan perubahan zaman, perubahan format. Dulu para ulama kata, tak ini nak nama dia sembahyang tarawih, mana kita sembahyang lambat-lambat, rehat-rehat. Zaman hari ini orang mula berkata hadis, tak jumpa orang sembahyang tarawih. Oh, baru jumpa tadi. Oh, sembahyang tarawih ni pada hadis ni. Nabi menamakan dia yang qiyam Ramadan. Maka orang hari ini nak kembalikan apa salahnya kita panggil tarawih itu dengan nama asal qiyam Ramadan. Bukan maksud para ulama nak kocak kacirkan, kita tak. Cuma begitu. Tak saya faham seorang-seorang. Mudah-mudahan boleh faham. Cukuplah ya Pak, saya tanya apa dah. Silakan. Mudah-mudahan diberkati Allah yang sampai akhirat. Subhanallah wa bihamdika.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله على نبي محمد والحمد